Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Lilia Pictures. Korang semua apa khabar? Macam biasa, Abeli doakan korang agar sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan sihat, hendaknya di samping keluarga dan insan yang tersayang. Amin. So guys, kali ni Abeli nak bercerita kisah kawan Abeli sendiri. Dia berkongsi pengalaman anak saudara dia sebelum ni pernah terkena gangguan di pantai Port Dickson satu ketika dahulu sewaktu dia pergi berkelah. So cerita apa yang kali ni aku nak share dengan korang guys? Tanpa membuang masa, let me jump into the story. Jadi kisah ni berlaku kepada anak saudara kawan Abeli ni. So bukan nama sebenar, Abeli gelarkan dia Ika. Masa tu Ika masih lagi belajar di sebuah IPT di Kuala Lumpur. So macam biasalah student-student ni kalau semester break dia akan adalah aktiviti dia dengan kawan-kawan sekuliah ke satu bilik ke pergi berjalan ke berkelah. So sama juga macam Ika ni, satu hari tu dia dengan roommate dia 4 orang pergi berkelah di sebuah pantai di Port Dickson. Sampainya dia orang di tepi pantai tu, dia orang mulakan aktiviti. Ada yang sediakan makan minum, ada yang pergi berjalan tepi pantai, ada yang menyanyi kan. Dan Ika ni dia pun berjalan-jalan di tepi pantai lah sambil tengok cari-cari kerang macam tu. Tiba-tiba apa yang berlaku guys waktu tu, Ika ni dia ternampak di hujung pantai tu ada satu pokok, sebatang pokok besar yang cantik, dan berdekatan dengan pokok tu ada takungan air seperti kolam, yang mana kita nampak kadang-kadang bila air laut surut ada tinggal lopak air kan, yang luas kan. Macam tu lah Ika nampak. Tapi Ika kata cantik, lopak air tu bukannya lopak air yang keruh, dia jernih, cantik, dan ada bunga-bunga berwarna ungu gugur dan bertaburan di kawasan tersebut. So Ika ni dia beritahu kawan dia, dia kata dia nak pergi kat tempat tu. Jadi kawan-kawan dia tengok jugalah, ish, jauh sangat tu Ika. Kalau kau nak pergi pun pergi sekejap, jangan pergi lama-lama lah kan. Kita orang nak settle-settlekan apa yang perlu lah dekat sini untuk kelah ni. Jadi Ika ni pun kata okey lah, aku pergi sekejap je, aku nak pergi tengok kan benda apa tu kan. Kebetulan waktu dia orang berkelah ni guys, tak ramai orang masa tu. Dia orang pergi hari bekerja kan, sebab yang pantai ni kalau orang bercuti ataupun hujung minggu memang ramai lah. Tapi waktu dia orang pergi tu tak ramai. So nak dijadikan cerita, Ika ni pun pergilah ke arah pokok yang cantik tu. Sampainya Ika di kawasan pokok tu, kat pokok yang besar tu, dia nampak ada buai kat bawah pokok tu. Macam ada orang dah buat buaian. Jadi dia pun duduk di atas buaian tu sambil menikmati pemandangan dekat kawasan takungan air tu. Lepas tu dia kutip bunga-bunga warna ungu tu kat situ. And then apa yang mengejutkan guys, tiba-tiba Ika ni dia bertukar macam mana kata, perangai dia tau, identiti dia. Okay, sebab tak lama selepas Ika lepak kat situ, agak lama jugalah kawan-kawan dia pun pelik sebab dia janji nak pergi sekejap dia. So bila dah lama macam tu, kawan-kawan dia pergilah cari dia dekat situ. Sampai dekat kawasan pokok tu, dia nampak Ika ni tengah duduk atas buaian tu sambil membelai rambut dia yang panjang tu. Dia orang masa tu Ika ni dia free hair. Jadi kawan-kawan dia pelik kan, kau ni kenapa lepak lama sangat sini kan? Kata sekejap je kan, jomlah kita balik nak makan ke apa kan. Jadi Ika ni dia macam senyap, macam blur macam tu. Sambil dia buat masa tu, dia hanya membelai rambut dia sambil tersenyum memandang ke arah lopak air tu kan. Kawan dia cakap sekali lagi, jom lah kan, dah lambat ni nak makan, kita orang semua dah lapar kan. Bila kawan dia dah ajak dia untuk pergi dari situ untuk pergi balik ke kawasan dia orang kelah tu, dia pun turun daripada buai tu sambil tersenyum. Ni tangan dia ni tak lepas lagi ni, belai lagi rambut Dia pun ikutlah kawan-kawan dia balik ke kawasan tempat dia orang berkelah tu. Tak habis di situ saja guys. Selepas saja dia orang balik daripada perkelahan tersebut, hari demi hari, dah masuk 3 hari Ika ni dia tak balik ke kampung. Sebab kawan-kawan dia ada yang tak balik kampung, just cuti tu sebab singkat seminggu macam tu kan, short sem lah orang kata. So dia pun stay dekat hostel lah dengan kawan-kawan dia ni. Apa yang berlaku, apa yang memelikkan guys, dah 2-3 hari selepas dia orang balik daripada berkelah tu, Ika ni tetap berperangai yang sama. Setiap masa, boleh dikatakan setiap masa asyik belai rambut je sambil senyum.
sampai dia tak cukup tidur, sampai dia kurang makan, kurang minum. Muka dia dah jadi pucat, lebam, mata dia, badan pun dah susut kan. So kawan sebilik dia ni dah jadi risau. Jadi dia pun kontak keluarga Ika ni supaya datang dan tengok Ika ni keadaan dia macam mana. Jadi tak lama lepas tu, keesokan harinya, parents Ika ni pun datanglah ke hostel untuk jenguk Ika ni. Bila mak Ika ni nampak keadaan Ika macam tu, dia dah risau. Dia tanya kawan-kawan dia kenapa jadi macam ni kan. So kawan-kawan dia pun sendiri tak tahu, sebab dia kata kita orang balik dari Kelah terus Ika dengan keadaan macam ni. Jadi ayah Ika masa tu dia dah suspect something yang pelik lah, bukan benda-benda biasa ni. Jadi dia cadangkan pada mak Ika ni kita bawa dia balik lah untuk berubat. So bila dah ayah Ika ni cadangkan macam tu, mak Ika pun setuju. Ika pun dibawa balik ke kampung dia di Kuantan. Masa di Kuantan tu, di kampung dia, mak ayah Ika ni dia dah ikhtiar lah carikan seorang ustaz tu untuk cuba ubatkan ataupun berubat lah Ika ni. Macam mana tengok-tengok keadaan Ika ni, kenapa, sama ada dia penyakit sampukkan ke ataupun memang penyakit yang fizikal ni lah. So satu malam tu keluarga Ika ni, parent Ika ni, ayah dia, mak dia dengan kakak dia bawa lah Ika ni pergi ke rumah ustaz yang nak berubat tu. Masa tu kakak dia yang drive, ayah dia duduk sebelah, mak Ika, teman Ika di belakang. Sampai je di rumah ustaz tu guys, dia orang ni disambut oleh isteri ustaz tu di muka pintu lah. Sampai-sampai je ada isteri ustaz tu menyambut. Keluar ayah Ika, mak Ika keluar dengan Ika sekali. Tapi tinggallah kakak Ika masa tu belum keluar dari kereta lagi, sebab dia drive kan, dia nak ambil barang-barang, handphone apa semua, and then barulah dia nak keluar dari kereta. Belum sempat dia keluar dari kereta, dia just buka pintu, tiba-tiba dia disapa oleh isteri ustaz tadi. Isteri ustaz ni cakap apa tau, kenapa tak ajak kawan kat belakang tu keluar sekali, marilah naik sekali ke rumah kan. Jadi kakak Ika masa tu dah terkejut, pelik. Sebab apa yang dia tahu, dia berempat je, semua dah naik ke atas rumah. Kenapa pula isteri ustaz tu suruh ajak kawan di belakang keluar sekali? So kakak Ika ni perlahan jenguk ke tingkap tengah, cermin tengah kereta tu, tengok ke arah belakang, siapa yang dimaksudkan oleh isteri ustaz tadi. Bila dia pandang ke cermin tu guys, belakang kereta tu, di seat belakang tu tak ada orang pun. So dia dah lagi cuak lah, lagi terkejut dan takut. So dia cepat-cepat keluar dari kereta, dia terus naik ke rumah. Dan dia kata kat isteri ustaz tu, saya seorang je tinggal kak, mana yang lain semua dah naik dah kan, dah masuk rumah. Jadi isteri ustaz tu pun senyum, okey tak apa-apa, dia pun masuk ke rumah. So tibalah waktu ustaz tu nak berubatkan si Ika ni. Menurut kata kawan Rabli ni, masa tu ustaz ni dia bertanya pada Ika ke mana dia pergi, apa yang dia jumpa siapa kan sampai jadi macam ni. Tapi masa tu Ika tak menjawab. Dia cuma, apa yang dia buat ialah dia belai rambut dia sambil tersenyum macam tu. Yang tu je yang Ika punya PL masa tu lah. Jadi ustaz dia pun, dia senyum, dia kata saya rasa saya tahu ni kenapa ni. Jadi dia kata tak apalah, dia cuba ubatkan, dia cuba ikhtiarkan lah. Jadi melihat keadaan Ika macam tu, ustaz ni pun dia tersenyum, dia kata saya tahu ni, insyaAllah saya cuba ikhtiarkan lah macam mana. So tak lama lepas tu ustaz tu ambil air, ambil garam kasar apa semua, dia buatlah apa yang patut. Tiba-tiba guys, ustaz tu beritahu kepada mak, ayah dan kakak Ika ni. Dia tanya, ada tak daripada korang ni yang nak tengok apa sebenarnya yang ada pada Ika ni sehingga membuat Ika jadi macam ni? So mak ayah Ika ni memang tak nak lah. Dia faham lah apa maksud ustaz tu kan. Dia kata tak apalah, kita orang tak nak tengok lah kan. Jadi tiba-tiba kakak Ika ni, dia memberanikan diri, dia nak tengok apa benda yang sebenarnya ada pada Ika tu. So ustaz ni kata okey boleh, dia boleh bagi tengok sekejap. Jadi dia bagi sepotong ayat tu untuk kakak Ika ni baca. Dan masa tu, selepas je dia baca ayat tu, maka terbukalah hijab kakak Ika ni. Bila terbuka je hijab kakak Ika ni, menurut cerita kawan Abli ni, apa yang mula-mula dia nampak pada Ika ialah Ika tu bukan adik dia, muka perempuan lain yang cantik, tapi bila dia pusing, sebelah lagi hodoh dan buruk. Jadi
Terkejutnya kakak Ika yang tadi, terus dia menjerit. Dia kata, "Ustaz, minta tolong, minta tolong." Dia minta tolong ustaz tu tutup semula hijab dia. Jadi ustaz tu tolong tutupkan hijab dia. Kakak Ika ni dalam keadaan ketakutan, dia kata, "Saya nampak dah apa yang sebenarnya pada Ika." So ustaz kata, benda ni kalau tak silap dia lah, dia tahu benda tu jin lah, syaitan. Cuma apa yang orang biasa panggil, gelarkan, inilah yang dipanggil mayang mengurai. So barulah mak dan ayah Ika dan kakak Ika ni tahu yang sebenarnya Ika ni dah dimasuki oleh benda tu lah dalam badan dia, menyebabkan dia tak makan, tak tidur apa semua, dan tak, dah perangai pelik lah daripada biasa kan. Jadi selepas tu ustaz ni pun dia teruskan, dia berkomunikasi dengan makhluk tu. Dia suruh makhluk tu keluar. Mula-mula dia tanya, "Kau nak keluar sendiri ke ataupun nak aku yang keluarkan kau, halau kau di sini?" Jadi mula-mula benda tu dia menafikan. Dia kata dia tak nak keluar, dia suka berkawan dengan Ika, dan Ika yang ajak dia berkawan. So dia tak nak keluar daripada badan Ika. Jadi ustaz tu tanya sekali lagi, "Kau nak keluar tak ataupun kau nak aku keluarkan?" Jadi tiba-tiba benda tu diam sejenak. Lepas tu ustaz ni dia tanya pada mak ayah Ika macam mana, apa pandangan. Jadi mak ayah Ika bersetujulah, minta tolonglah ustaz tu ikhtiarkan untuk halau lah benda tu. Jadi selepas mendapat persetujuan daripada mak ayah Ika ni, ustaz tu pun terus tanpa buang masa, dia buat apa yang perlu. Tiba-tiba Ika ni menjerit, tapi bukan suara Ika, suara benda lain, menjerit kesakitan Dan tak lama lepas tu Ika ni pun dia merebahkan badan dia, kepenatan lah bila benda tu dah keluar dari badan dia. Selepas itu ustaz tu beritahu sebenarnya benda ni dah ikut dia waktu dia berkelah di pantai di Port Dickson sebutlah. Waktu dia pergi kat kawasan tu, sebenarnya pokok besar tu tempat tinggalnya makhluk yang bernama mayang mengurai tu. So selepas daripada itu tak ada lagi lah benda tu mengacau Ika. Wallahualam guys, itulah tadi kisah yang dikongsikan oleh kawan Abli pasal anak saudara dia pernah disampuk oleh makhluk yang bernama mayang mengurai. So nasihat Abli, kalau pergi tempat-tempat yang pelik-pelik ni, janganlah kita pergi tegur ke, janganlah kita suka-suka hati pergi ke tempat tu, dan yalah, kita tak tahu tempat tu ada penunggu ke apa Ok guys, sampai sini dahulu dapat Abli sharekan untuk korang. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video-video seram yang akan datang di channel Lila Pictures. Salam sayang dari Lila Pictures. Assalamualaikum. Bye bye.